Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini pendedahan paling luar biasa pernah kita temui dalam ruangan berita. Dipetik daripada BH Online dengan tajuk "Tiada Kartel, Mafia, Monopoli Industri Padi Beras Negara". Ini memang serius. Kalau betul ada kartel, kalau betul ada mafia monopoli industri padi beras negara, ini satu yang amat-amat tidak baik. Tetapi telah dinyatakan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan mengeluarkan 39.000 lesen dalam usaha memastikan tiada kartel atau mafia memonopoli industri padi dan beras negara. Antara lain lesen itu merangkumi lesen borong beras, lesen ekspor, lesen import, lesen kilang padi, lesen membeli padi, lesen beras runcit dan kelulusan khas menjual benih padi bagi benih padi sah BPS. Susulan itu, KPKM menafikan kewujudan kartel atau mafia yang didakwa terbabit dalam penentuan harga beras dan benih padi. Katanya, kementerian juga menjalankan operasi penguatkuasaan bagi membendung kewujudan kartel dan mafia seperti didakwa pihak tertentu. Industri padi dan beras negara dikawal selia oleh Kawal Selia Padi dan Beras KPKM melalui Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 Akta 522. Melalui akta ini, kementerian melaksanakan aktiviti kawal selia melalui pelesenan dan penguatkuasaan untuk memastikan industri padi dan beras berkembang secara sehat serta teratur. Akta ini juga memperuntukkan kuasa kepada Ketua Pengarah Kawal Selia Padi dan Beras dalam mengeluarkan lesen dan permit bagi urus niaga padi serta beras, membabitkan penghilangan, pemborongan, peruncitan, import, ekspor, dan pemindahan antara negeri, katanya dalam kenyataan hari ini. Bagi memastikan semua peruncit menjual, BPS mengikut harga ditetapkan oleh kerajaan dan tiada sebarang unsur penyorokan benih itu, KPKM melaksanakan Task Force Operasi Benih Padi Sah OPS BPS pada 7 hingga 21 November lalu. Sepanjang tempoh berkenan, KPKM berjaya menarik balik 22 lesen penjualan BPS milik peruncit yang melanggar syarat lesen. KPKM beri peringatan kepada semua penghilang, pemborong, dan peruncit supaya sentiasa mematuhi undang-undang yang ditetapkan dan kita tidak berkompromi terhadap mana-mana pihak cuba mengambil kesempatan dalam isu ini. Tindakan tegas akan diambil seperti pembatalan lesen sekiranya didapati berlaku pelanggaran undang-undang, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang menariknya, apapun yang mau dilakukan oleh Perikatan Nasional tidak akan berguna lagi. Apapun langkah tetap tak akan berguna lagi. Ini apabila Zahid Hamidi sendiri menyatakan SD tiada guna lagi, kata Zahid. Timbalan Perdana Menteri berkata, sebarang keputusan menukar sokongan kepada Perdana Menteri perlu dibuat secara en bloc. Secara en bloc ini maksudnya keseluruhan parti yang menarik sokongan, bukannya secara seorang-seorang. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zain Hamidi berkata, akuan bersumpah SD tidak berguna untuk sebarang pertukaran kerajaan selepas pengenalan Undang-Undang Anti Lompat Parti pada tahun 2022. Beliau berkata, sebarang keputusan menukar sokongan kepada Perdana Menteri perlu dibuat secara en bloc. Ia tidak akan berlaku kerana GPS yang diketuai Premier Sarawak Abang Johari Openg sudah memberi jaminan akan terus menyokong kerajaan perpaduan, katanya dalam sidang media di sini. Zahid berkata, gabungan rakyat Sabah pula tidak memfokuskan politik negara ketika ini kerana sibuk bersiap sedia bagi PRN Sabah akan datang. Justru beliau menggesa pembangkang berhenti merancang untuk menjatuhkan kerajaan dan membuang masa serta tumpuan kepada rakyat.
Kita ada masa 4 tahun dari tahun ini untuk menghadapi PRU akan datang. Dalam tempo 4 tahun ini, mari kita bina semula negara kita bersama. Ia rosak hanya dalam satu penggal karena 3 Perdana Menteri menerajui negara dalam tempoh itu, tetapi tidak membuahkan hasil untuk rakyat ketika itu. Minggu lalu, media melaporkan dakwaan Timbalan Ketua Pengarah Jawatan Kuasa Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM, langkah Dubai membabitkan pertemuan pemimpin-pemimpin tertentu. Sementara itu, Zahid juga mengumumkan Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024 akan diadakan pada Februari 29 hingga 2 Mac ini. Dalam perkembangan lain, Zahid berkata kementeriannya akan menutup beberapa anak syarikat yang tidak menjana keuntungan. Katanya, kementerian juga menawarkan manajemen buyout kepada pihak pengurusan syarikat berkenan dengan bayaran nominal. Saudara-saudara sekalian, dengan pengesahan daripada Zahid Hamidi ini, pengakuan daripada Zahid Hamidi ini, maka kita harus semuanya berasa lega, kita semua harusnya berasa gembira, kerana negara kita akan stabil sekurang-kurangnya 4 tahun lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini paling hot dan paling hebat. Ini apabila ini melibatkan rasuah 6 juta ringgit, CEO Persatuan Bola Sepak antara 4 yang ditahan. Siapa CEO ini? Anda mesti ikuti karena CEO ini adalah CEO yang paling mengejutkan kita. CEO Persatuan Bola Sepak. Bayangkan saudara-saudara sekalian. Namun sebelum kita teruskan ulasan, kita ingin memberikan kredit dan pujian kepada SPRM karena menjalankan tugas dengan luar biasa sekarang ini. Tak peduli siapa, apabila ada case, mereka akan siasat sampai ke pangkal akar umbi, dan yang lebih menarik, mereka tidak mengenal siapapun orang itu. Tak pedulilah, kata Anwar Ibrahim, dia Perdana Menteri kah, timbalan Perdana Menteri kah, bekas Menteri Keuangan kah, CEO kah, dia akan siasat kalau ada bukti. Jerung besar lah yang paling bagus sekali. Saudara-saudara sekalian, seorang ketua pegawai eksekutif atau CEO bersama 2 wakil perunding sebuah persatuan bola sepak di negeri utara antara 4 ditahan reman 3 hari bermula hari ini. Ini di negeri utara. Apa negeri utara? Anda tahu apa negeri utara itu? Pulau Pinang, Kedah, Perlis, itu antara negeri utara. Tapi kita tak tahulah mana satu negeri yang dimaksudkan dalam laporan ini. Wah, ini CEO untuk Persatuan Bola Sepak di negeri utara. Mereka disyaki meminta serta menerima rasuah bernilai lebih 6 juta ringgit. Dan dari mana? Untuk apa? Nah, rupa-rupanya kes ini disiasat mengikut Section 16E dalam kurungan B Akta SPRM 2009. Magistrate Siti Nur Hidayati Muhammad Nur membenarkan permohonan reman 4 suspek oleh SPRM di Mahkamah Magistrate Alusta hari ini. Lapor Berita Harian memetik sumber. Semua 4 lelaki terbabit berusia antara 40 hingga 60 tahun. Kesemuanya ditahan antara jam 5 hingga 6.30 petang semalam. Ketika masing-masing hadir ke pejabat SPRM Kedah bagi rakaman keterangan. Berdasarkan siasatan dijalankan, wang lebih RM6 juta dimasukkan ke akaun sebuah persatuan bola sepak. Wang rasuah berkenan dipercayai sebagai balasan kerana membantu seorang pemilik syarikat mendapatkan tender projek pembinaan litar lumba dan projek mengurus, mengendali serta menyelenggara 5 loji takungan air di sebuah negeri. Wow. Ini memang luar biasa. SPRM telah memanggil dan menahan berapa orang? 4 orang kerana disyaki meminta serta menerima rasuah berjumlah 6 juta ringgit. Dan yang menariknya,
Keempat-empat mereka ini telah pun ditahan di pejabat SPRM. Mana pejabat SPRM di Kedah? Pejabat SPRM di Kedah selepas memberikan keterangan semalam. Jadi saudara-saudara sekalian, yang lebih menarik lagi, wang rasuah berkenan dipercayai sebagai balasan kerana membantu seorang pemilik syarikat mendapatkan tender. Dan yang menariknya, berdasarkan siasatan dijalankan, wang lebih 6 juta ringgit itu dimasukkan ke akaun sebuah persatuan bola sepak. Wah, di mana itu? Tak tahu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Menggemparkan Malaysia. Selamat petang semua. Apabila Anwar Ibrahim disahkan ke IJN tapi tak dapat jumpa Hadi. Apa ceritanya? Ini cerita beliau. Sejurus selepas menunaikan solat Jumat di Masjid Al-Firdaus hari ini di Bandar Baru Selayang, Datuk Seri Anwar Ibrahim bergegas ke Institut Jantung Negara IJN untuk menziarahi Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan rakannya Sarjana British Profesor Zainuddin Sardar yang menerima rawatan di situ. Bagaimanapun, Perdana Menteri berkata beliau tidak sempat untuk bertemu dengan Abdul Hadi kerana ahli Parlimen Marang itu sedang menerima rawatan dialisis selepas menjalani beberapa prosedur kesihatan. Keadaan Abdul Hadi saya dapat tahu daripada doktor bahawa dia stabil. Hari ini beliau dialisis, manakala Zainuddin sedang tunggu untuk ambil keputusan untuk prosedur berikutnya. Kita doakan mudah-mudahan mereka sihat, kata Anwar Ibrahim, pulih dan dapat jalankan tugas seperti biasa, katanya kepada pemberita selepas menziarahi mereka di IJN di Kuala Lumpur hari ini. Abdul Hadi, 76 tahun, berada di IJN untuk pemeriksaan jantung sejak 1 Januari lepas. Zainuddin pula, 72 tahun, yang merupakan penulis, pemenang anugerah dan dianggap sebagai intelektual penting di United Kingdom itu, pernah berkhidmat sebagai penasihat Anwar ketika beliau menjadi timbalan Perdana Menteri sebelum ini. Saudara-saudara sekalian, inilah kualiti Anwar Ibrahim yang jarang-jarang dimiliki oleh sesiapapun. Dalam apapun keadaan, siapapun musuh Anwar Ibrahim dalam politik, beliau tidak pernah mencampur adukannya dengan kebaikan dan teladan. Apabila Anwar Ibrahim, walaupun kita tahu bermusuh dengan Abdul Hadi dalam politik, tetapi tetap mau meluangkan masa bertemu dengan Hadi bagi memberikan doa dan kesembuhan kepada beliau. Sekian dulu untuk kali ini, kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ramai orang yang tak puas hati dengan kenyataan terkini daripada Mahathir Mohamad. Tun Mahathir dalam keadaan sudah terlalu berusia atau dengan kata super veteran, mencecah 100 tahun umurnya, tiba-tiba pula membuat satu kenyataan yang kita pikir tak patut. Dan kenyataan itu adalah kenyataan seakan-akan beliau ini mempunyai jangka hayat yang selama-lamanya. Sehingga netizen kata, baiklah Mahathir cepat-cepat bertaubat dan cepat-cepat, kata mereka, mencari keredaan Allah dan mula untuk mencari masa bersama keluarga kerana, kata mereka, terlalu singkat sudah umur untuk Tun Mahathir. Ini apabila Tun Mahathir memberikan kenyataan yang sangat pedas kepada Anwar Ibrahim. Mahathir kata Anwar pakar kerajaan pintu belakang. Dr. Mahathir menafikan terlibat langkah Dubai. Tetapi ada beberapa netizen yang amat tak puas hati dengan kenyataan Mahathir ini. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad menafikan dia terlibat dalam langkah Dubai. Mendakwa dia sudah lama tidak berkunjung ke ibu kota Emirat Arab Bersatu itu. Tetapi ada netizen kata tidak perlu untuk sampai ke kota Emirat Arab Bersatu kalau betul
mau melibatkan diri dalam langkah Dubai itu. Kata mereka, orang itu atau seseorang itu boleh duduk dari jauh. Sekarang ini teknologi macam-macam, dan buat apa untuk berdatang bersama di sana, kata mereka. Seseorang itu boleh mengikutinya merancang dari tempat jauh supaya tidak lebih kedapatan, kata mereka lah. Tapi ya, Mahathir telah menafikan perkara itu. Mahathir turut menyerang Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan mendakwa kononnya Anwar Ibrahim adalah pakar dalam gerakan kerajaan pintu belakang. Beliau menyatakan, saya pasti ramai yang masih ingat langkah 16 September 2008 untuk menubuh backdoor government. Selain itu ada juga langkah Kajang untuk naikkan istri dia, yaitu Wan Azizawan Ismail jadi Menteri Besar Selangor, kata Mahathir lagi. Ada juga langkah yang bersandar kepada I have a number dan juga langkah strong, formidable and convincing majority. Semuanya adalah langkah untuk mengambil alih kerajaan secara pintu belakang, katanya di X. Pada 30 Disember lalu, timbalan Ketua Pengarah JKOM Ismail Yusuf mendakwa ada usaha untuk menjatuhkan kerajaan semasa dinamakan sebagai langkah Dubai, dengan pemimpin PN serta ahli parlimen kerajaan mengadakan pertemuan semasa bercuti di kota itu. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa komen daripada ruangan komen bercakap tentang Dr. Mahathir menafikan dia dalam langkah Dubai. Beberapa komen daripada netizen kata putar belit memang nombor 1 Mahathir ini, kata Kotaro Minami. E1976 kata Mahathir punca pergolakan politik negara. Wan Khalid pula mengatakan mengarut tun apa-apa keluar saja semuanya mengarut. Rakyat dah kena tipu bukan sekali, banyak kali, tapi tak boleh selama-lamanya tipu rakyat, kata Wan Khalid. Tok Mudim kata sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Red Patriot kata Atok, kata beliau berhentilah berhentilah mengkritik kepimpinan negara. Kata mereka yang terbaik kalau hanya Atok jadi Perdana Menteri, kalau orang lain tetap salah, kata mereka lagi. World Peace pula kata itu putar belit terbaik di dunia. Merdeka kata dia kata ya harap sedar dirilah, kata dia lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi.